Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum semua sahabat-sahabat, semua kawan-kawan, semua orang yang saya sayang kerana Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi sahabat-sahabat yang memberi salam pada malam ini, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Macam DJ sikit tuan-tuan. Hari kita tuan-tuan dan puan muslim muslimat dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, hari ini dapat lagi kita jumpa. Saya lewatkan sedikit 9 suku tuan-tuan. Minta maaf, saya lewatkan sedikit. Saya dah mula terpaksa lewatkan sedikit tuan-tuan. Sebab selama hari ini tuan-tuan, masa PKP, saya jaranglah pergi Jumaat tuan. Kita tak boleh nak pergi sangat. Tak boleh nak pergi. Banding beberapa orang saja. Tapi lepas dah mula dah ada beri kelonggaran, kita dah mula pergi surau lah, ulang-alik surau, kadang-kadang masjid surau. Dan kebetulan 2-3 hari ni tuan, para jemaah minta saya jadi imam tuan, sunatnya minta untuk surau punya jadi imam tetap. Saya terpaksa menolak tuan, kita terpaksa menolak. Jadi macam tadi pun ni, sekarang pun sementara ni dia kata minta tolong sekejap, sementara lah tuan-tuan. Sebab imam yang ada tu dah uzur tuan-tuan. Jadi dia pun minta saya jadi imam. Dan kita bukan pandai sangat bacaan ni tuan-tuan. Saya tak pandai sangat bacaan-bacaan ni. Dan lagi satu tuan-tuan, saya tak boleh nak komit sebenarnya. Saya tak boleh nak komit. Bila kita dah diberikan terus jawatan tu, nanti kita akan ada sebab saya tak boleh nak komit tuan-tuan. Itu. Kalau saya boleh komit, insya-Allah kita tolong. Tu bisa bincang elok-eloklah, bagi tahu elok-elok tuan kuasa. Saya kata bukan saya tak mau. Tapi sebab saya nak komit masa, sepenuh masa untuk di surau, saya tidak ada kesempatan buat masa sekarang ni. Sebab saya dengan kuliah ni, kebetulan PKP ni kuliah tak ada tuan, tak apalah. Nanti kalau kita dah ada jawatan tu, dah ambil lah jawatan imam tu tadi tuan-tuan. Kalau kita ambil jawatan imam tadi, tentu orang akan tengok, tak apa, imam dah ada. Nanti bila kita tak ada tuan-tuan, dia akan jadi macam satu benda tak syok belakang kita tuan-tuan. Melainkan kalau kita dah memang betul-betul kita bersedia lah. Kita bersedia. Jadi mungkin boleh saya terima jawatan tu. Saya bukan tidak bersedia dari segi itu tuan-tuan. Cuma dari segi masa saya. Dari segi masa saya tak boleh nak komit sepenuh masa. Jadi sebab tu sekarang ni saya belah malam saya kena lewatkan sedikit. Lebih kurang 9 suku. Sebab bila jadi imam tuan-tuan, kita tak boleh nak lari awal tuan. Tak boleh nak lari awal. Kalau masa kita pergi jemaah saja tu, mungkin kita boleh lari awal sikit. Tuan-tuan, tapi walau macam mana pun kita akan dahulukan akhirat lah tuan-tuan. Itu konsep dia tuan-tuan, itu konsep dia. Jadi sebab tu saya anjakkan, ni masa kita atas dunia ni tuan-tuan, masa kita atas dunia. Memang mudah-mudahan ada pahala untuk akhirat tuan-tuan, tetapi kita boleh hijah. Benda ni kita boleh hijah. Sebab semayang tu kita rebut tuan-tuan. Hak semayang tu wajib. Jadi hak tu kita rebut dulu tuan-tuan. Jadi saya terpaksa tolak dengan cara elok lah tuan-tuan, dengan cara elok. Sebab ni beberapa hari ni memang daripada subuh sampai isyak, memang saya lah tuan-tuan. Kadang-kadang ada gile. Waktu isyak ni saya gile jugalah kadang-kadang tuan-tuan. Jadi pada malam ni, sebab tu saya dah mula anjakkan ke 9 suku. Ni belum lagi ada kuliah tuan-tuan. Kalau ni sebab surau dekat rumah tuan-tuan. Dekat dengan rumah. Sempatlah 9 suku pun saya sempat ejah apa semua lagi, sempat balik. Tapi kalau dah mula kuliah tuan-tuan, memang tak dan lah. Memang tak dan pukul 9. Paling awal pun pukul 9.30. Tu paling awal tuan-tuan. Paling awal yang saya boleh mula kelas tuan-tuan, pukul 9.30. Kalau pukul 10 nak mula lewat sangat, saya pun mengantuk nanti tuan-tuan. Sebab kita nak bangun tajuk malam-malam tuan. Nanti bila kita tak cukup, kadang-kadang gangguan tidur pun ada tuan-tuan. Bangun tengah malam ke apa kan tuan-tuan. Jadi saya spendkan masa tu sikit. Tapi tengok macam mana keadaannya. InsyaAllah saya cuba tidak berhentilah. Saya cuba untuk kongsi ilmu ni secara berterusan. Selagi saya mampu untuk saya kongsi, insyaAllah saya cuba kongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan. Selagi saya mampu, insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian.
Jadi itu saya nak cerita lah tuan, pasal apa Ustaz ubah 9 suku pula. Sebab dia suruh jadi imam tuan, dia suruh jadi imam dan ikutkan dia nak surau ni nak naik taraf menjadi untuk solat Jumaat tuan. Tapi pihak Jabatan Agama minta nama siapa yang jadi imam. Imam tetap lah tuan, imam tetap. Jadi siapa yang bagi nama untuk jadi imam, apa nanti Jabatan Agama akan rujuk dengan kita tuan. Jadi saya terpaksa menolak tuan, terpaksa menolak. Cuma saya bagi tahulah kalau sementara saya ada di Batu Pahat, insya-Allah saya akan jadi. Saya kata saya akan naiklah imam. Tak kira waktulah, tak kira waktu saya akan naik imam saya kata. Cuma sebab saya kadang-kadang ni waktu PKP tuan, sebab bila habis PKP, saya banyak travel sebenarnya. Hidup saya di Batu Pahat ni memanglah dengan rumah anak semua di sini tuan. Cuma banyak travel tuan. Sabah, Sarawak tuan. Kadang-kadang ke utara tuan. Dan balik kampung bukan sehari dua. Dia akan ajak sampai 4-5 hari kadang-kadang tuan. Kalau balik kampung sekali balik kampung tuan, kita dah hincah masa. Jadi tuan-tuan, saya tak mau terikat sangatlah yang tu tadi tuan. Sebab itu jawatan, bila dah ada jawatan kita terikat tuan. Bila terikat, kalau kita tak datang, orang kata kita belakang nanti, itu yang tak seronok dengar tuan. Jadi awal-awal kita tolak secara elok lah tuan, secara elok. Tapi sementara saya kata saya ada di rumah, saya ada di sini, insya-Allah saya akan naik jadi imam saya kata. Jadi tuan-tuan, itu untuk maklumat lah kenapa saya anjakkan sedikit waktu 9 ke 9 suku. Boleh lah kau nak? 9 suku. Jadi kita habis lebih kurang kat pukul 10 kat tuan-tuan. Dapat 45 minit pun dah okey dah tuan-tuan. Okey dah 45 minit pun. Jadi berbalik pada tajuk kita malam ni, sebab ni pun pakai lagi tuan-tuan. Balik ni gelar-gelar kabut tuan, setting. Ni pun pakai lagi tuan-tuan. Tak ada nak buka tuan-tuan. Lupa sebenarnya. Okey, jadi tuan-tuan, perempuan muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian, terima kasih kepada tuan-tuan dan puan yang setia dengan channel ni, yang sentiasa dengan saya. Jadi pada malam ni kita nak cerita satu tajuk yang cukup menarik. Ini saya skip sedikit dan saya skip berkenaan dengan histeria. Histeria saya dah cerita panjang lebar. Yang saya skip ialah kaedah rawatan kaedah rawatan susulan. Kaedah rawatan susulan ni tuan-tuan paling mudah buat pergi jumpa perawat lah. Bawa pergi jumpa perawat tuan-tuan. Sebab dia kena diruqyah, kena di scan, kena diberi ubat-ubatan yang seumpamanya lah. Sama ada dia kena dibuat mandian limau ke, sama ada kena bagi ubat-ubatan kepada dia tuan-tuan. Memang kena yang tu tuan-tuan. Sebab untuk rawatan susulan. Sebab rawatan susulan ni untuk pulihkan semangat dia semula. Sebab tu saya bagi tahu yang kita cerita 2-3 hari lepas tuan-tuan, untuk rawat segera bagi dia sedar daripada gangguan tersebut. Gangguan tu keluar pada badan dia kalau betul gangguan. Tapi kadang-kadang bukan semua gangguan, seperti mana saya maklumkan, bukan semua berkaitan dengan gangguan. Tak. Biasanya yang awal biasa diawali dengan stres. Baru ada gangguan. Ada juga yang terus kena ganggu dulu pun ada juga. Tak dinafikan. Tetapi tuan-tuan, biasanya yang pengalaman saya jumpa, dia diawali dengan stres dulu. Diawali dengan masalah emosi dulu. Baru dia ada timbul. Kadang-kadang putus cinta dia tuan-tuan. Putus cinta kerana Pak Ua dia tinggalkan dia tuan-tuan. Markah dia tinggal dia. Kawan dia pula tu hak sebab bukan orang lain tuan-tuan. Kawan-kawan dia juga sebab Pak Ua dia tuan-tuan. Dia fras nongging tuan-tuan. Fras nongging tuan-tuan. Bila mana fras nongging tuan-tuan, insya-Allah dia akan kenalah histeria. Jadi tuan-tuan dan puan, insya-Allah pelaris malam ni. Pelaris ni jaranglah orang-orang biasa guna. Biasanya orang yang berniaga. Tuan-tuan. Okey, pelaris tu sendiri apa dia tuan-tuan? Pelaris ni tuan-tuan, kalau kita tengok ialah satu benda yang digunakan, sama ada alat ke, ayat ke, jampi ke, ataupun apa-apa sajalah, tangkal ke, sama juga wafak ke tuan-tuan, gambar ke. Ini masukkan dengan pelaris yang diguna pakai oleh seseorang untuk menarik perhatian orang ramai. Pelaris ni tuan-tuan, pelaris itu masuk lebih kurang lah tuan-tuan, lebih kurang. Dan kebiasaannya diamalkan oleh peniaga-peniaga lah tuan-tuan. Jarang yang bukan peniaga. Namun persoalan menggunakan pelaris tidak terkecuali daripada kehidupan setengah peniaga. Kadang-kadang peniaga berusaha melariskan barang dengan menggantung tangkal pelaris. Ada pula yang menggantung ayat-ayat dan doa yang ditulis atau diukir mengikut bentuk segitiga atau segi empat. Tak kisahlah apa-apa kita cerita di sini tuan-tuan.
Tak kisah apa-apa pun, tapi bila dia niatkan sebagai pelaris, itulah dia pelaris. Pelaris, tuan-tuan. Benda yang kita nampak satu hal, tetapi ada juga pelaris yang kita tak nampak. Ada juga pelaris yang guna benda-benda kotor, tuan-tuan. Nanti saya cerita. Saya cuba cerita. Saya takut saya cerita nanti tuan-tuan tak larat nak pergi makan. Saya takut tuan-tuan geli nak pergi makan lepas ni. Tapi tak apalah. Mudah-mudahan, sebab bukan semua guna pelaris, tuan-tuan. Tak, tuan-tuan. Bukan semua guna pelaris. Saya sendiri, tuan-tuan, ada 1, 2, 3 kedai yang bukan pelaris, tapi masakan dia sedap, tuan-tuan. Saya selalu ulang. Tuan-tuan. Dan tuan-tuan dan puan muslimin-muslimat dirahmati Allah sekalian. Pernah saya bertanya kepada pengusaha kedai ayat yang digantung di dinding kedai. Pengusaha itu menjawab sebagai pelaris. Saya pernah tanya, tuan-tuan. Bos, you gantung ayat tu untuk apa? Pelaris lah, dia kata. Untuk pelaris bagi orang ramai. Terang-terang dia cerita, kan? Dia cerita dah. Pelaris lah, dia kata. Cuma, tuan-tuan, fenomena penggunaan pelaris dalam kalangan peniaga Melayu dilihat amat meluas. Pelaris yang menjadi tumpuan perbahasan dalam masalah ini ialah pelaris yang mengandungi ciri mistikal yang melibatkan alam ghaib dan ilmu kearifan tempatan yang hanya diketahui oleh segelintir pengamalnya. Terdapat segelintir pelanggan Melayu yang masih menggunakan pelaris daripada jenis wafak, azimat dan gambar seorang soleh. Mereka percaya pelaris ini dapat melariskan perniagaan diusahakan mereka. Kajian juga mendapati bahawa kepercayaan terhadap pelaris semata-mata tanpa menghubungkan bahawa hakikat yang berizki ialah Allah SWT dapat menjejaskan akidah Islam dan membawa kepada dosa yang mensyirikkan Allah. Na'udzubillah, tuan-tuan. Itu sebab tu kita pelaris ni, tuan-tuan, kita cukup jaga betul, tuan-tuan. Bukan jaga apa? Kita cukup bimbang. Kita cukup bimbang dengan segi trend dia, tuan-tuan. Sebab bukan dulu saja, tuan-tuan. Zaman law ni pun mereka ada lagi masih menggunakan pelaris, tuan-tuan. Pelaris yang melibatkan campur tangan makhluk halus, campur tangan jin. Pelaris ni, tuan-tuan, yang kita, dan lagi satu, tuan-tuan, kadang-kadang tak gunakan jin pun, tetapi kepercayaan dia dengan asbab dia gantung gambar ulama ni duduk dalam ni, sebab gambar ni, tuan-tuan, menjadikan kedai dia orang ramai sebab gambar, ataupun dengan asbab tulisan yang digantung ni, tuan-tuan. Tulisan yang digantung, tulisan yang diukir, tak kisahlah diukir ke, ditulis ke, digantung, dicat ke apa, tuan-tuan. Dia anggap sebagai inilah pelaris saya. Bahawa dia bukan tidak percaya, tetapi macam kalau benda tu jatuh lah, tuan-tuan, atau benda tu hilang, dia cukup marah betul, tuan-tuan. Contoh gambarnya jatuh, Allah marah, mengamuk sakan. Sebab orang tak tahu ni lah penyebab pelaris ni, inilah penyebab orang ramai. Dia tidak percaya. Bukan tidak percaya, dia tidak yakin bahawa rezeki itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia percaya dengan sebenar-benar yakin bahawa dia datang melalui pelaris gambar yang digantung, ayat yang digantung, wafak yang digantung, tuan-tuan. Ini yang membimbangkan, dan ini menjadi trend, tuan-tuan. Menjadi trend buat masa sekarang ni. Saya ada, tuan-tuan, bukan pelaris, yang mana masakan dia sedap. Masakan okey lah, tuan-tuan, masakan okey. Kalau saya pergi ke KL, saya pergi ada satu kedai pesakit yang dah jadi kawan, tuan-tuan. Pesakit yang dah jadi kawan. Saya ramai pesakit jadi kawan tu biasa, tuan-tuan. Pesakit jadi kawan biasa. Sangat ramai, tuan-tuan. Dan termasuklah seorang ni, saya panggil Kak Limah, tuan-tuan. Kak Limah. Dia ada restoran Sang Dewi, tuan-tuan. Nama restoran dia Sang Dewi. Restoran dia Sang Dewi. Masakan dia okey lah, tuan-tuan. Masakan orang tua-tua dulu. Dia orang Pahang, kan? Orang Pahang. Di Giant Taman Konot. Giant Taman Konot belah bawah dah. Tapi Giant tu dah tak ada dah kot sini. Giant dah tutup. Tapi di situ ada, kena masuk ke lorong tengah, tuan. Lorong tengah ada beberapa kedai makan di situ, tuan-tuan. Saya kalau pergi KL, kami akan pergi situ lah. Orang rumah saya suka bubur dia. Bubur dia, tuan. Bubur kacang. Macam jenis bubur lah. Dan dia banyak bubur. Tapi macam orang tua-tua masak, tuan. Sedap. Rasa lah. Rasa, tuan. Jadi itu antara tempat yang saya selalu pergilah kalau naik KL, pergi. Dan lagi satu, tuan-tuan, situ kita bukan sebab kita nak makan percuma sangat, tidak, tuan-tuan. Tapi kalau pergi memang dia tak ambil bayaran masalahnya, tapi saya bayar, saya akan bayar. Saya cuba bayar, tuan-tuan. Sebab biasa, tuan, mana-mana saya pergi, tuan-tuan, kalau kebetulan orang kenal, insya-Allah makan percuma. Makan percuma. Terutamanya kedai tu pernah kita buat rawatan, tuan-tuan.
Penuh buat rawatan walaupun bertahun-tahun. Kalau tuan dia kenal lagi tuan-tuan, Ustaz, lama tak tanya ni. Ustaz makan-makan saya belanja. Saya kata jangan. Kita bukan jenis orang pelangkung kepala orang punya tuan-tuan. Tak tuan-tuan. Saya jenis saya paling tidak saya akan bagi tahu, paling tidak ambil modal. Dia berniaga tuan-tuan, dia berniaga. Dia kata tak apa Ustaz, saya belanja. Ya sedekah, tadi pun tengok dah sedekah ada orang sana. Saya kata contoh tuan-tuan. Saya dengar kadang-kadang bila sampai tuan-tuan, dia kata tak apa tu kira sedekah. Dia dah sedekah dah tuan-tuan. Jadi biasa kalau dengan kita, Ustaz tak apa Ustaz, saya nak ni. Saya kata nak sedekah tu bagus dah. Saya kata tapi tak apa. Sebab dia pun nak sedekah juga. Saya kata saya pun nak sedekah juga. Kita akan bagi, saya kata paling tidak ambil harga modal. Mi ni modal berapa? Dia kata tak apa Ustaz, tak payahlah tuan-tuan. Saya akan tinggalkan duit. Saya akan tinggalkan. Sebab apa tuan-tuan, orang berniaga tuan-tuan. Orang berniaga. Jangan ambil kesempatan tuan-tuan. Jangan ambil kesempatan. Kita bila kawan berniaga tuan-tuan, kita hentam cukup-cukup. Kalau kita buka restoran tuan-tuan, kita order hak mahal-mahal tuan-tuan. Makan balun sungguh-sungguh. Mai pula 7-8 orang satu family tuan-tuan. 2 meja ada conquer tuan-tuan. Makan. Hang tak ada diskaun ke kawan-kawan ni? Serba salah tuan-tuan. Hang tak ada diskaun ke kawan-kawan datang ni? Bagi potong RM10. Lah RM10 potong. Tak pernah sabah betul kawan lama. Allah Akbar tuan-tuan. Orang berniaga tuan-tuan. Orang berniaga tuan. Nak belanja kod lain tak apa. Ni bila orang berniaga tuan, kadang-kadang bila dia buat ni tuan, memang sedekah, cara sedekah ni tuan. Tapi tu dia dah jadi tak sedekah tuan. Dia tak ikhlas dah. Dia ni aku dah bagi potongan RM10 pun dia masih lagi bising tuan. Tak apa, aku bagi separuh harga. Separuh harga tu kadang-kadang tuan markup dah dia punya modal tuan. Dah markup dah modal. Sebab untuk makan ni kadang-kadang bukan besar mana tuan. Macam kedai runcit tuan. Tuan perhatikan kedai-kedai runcit tuan. Dan perhatikan kita suka berhutang di kedai runcit, tak salah tuan. Boleh dibenarkan dalam Islam tu, tapi dengan syarat bayar balik. Tuan. Tapi ada setengah orang tuan, dia ambil, dia kata bayar bulan. Lepas tu hujung bulan, aku tak cukup bayar separuh dulu lah. Dia buh separuh. Toki kedai takkan nak kata apa. Allah, tak dibayar lebih sikit lah. Ni aku ada separuh lah. Dia pun separuh. Setahun 2 tahun tutup kedai tuan. Tutup lah. Tak boleh nak pusing modal. Sebab untung orang berniaga runcit ni kan mahal tuan. Sekupang 2 kupang je satu barang tuan. Kadang main sen tuan. Untung dia bukan banyak tuan. Sikit sangat tuan. Sebab tu saya kalau kita cuba untuk tidak berhutang tuan. Cuba tu tidak berhutang. Dari segi yang berniaga gini tuan, kalau rumah tu iyalah tuan. Kenalah tu kena berhutang kereta ke, tapi kalau ada kemampuan beli tuan. Saya suka sekali cari, saya kata kan beli cash tu tak payah fikir kepala tuan nak bayar bulan-bulan lagi tuan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kebanyakan pelaris tuan, dia semua sektor ada pelaris. Cuma yang banyak sekali tuan, yang banyak guna pelaris tuan ialah sekejap tuan. Saya nak macam ada nyamuk banyak tuan. Saya bawah ni standby spray. Saya rasa macam ada nyamuk pula bawah ni tuan, gatal kaki. Okey, jadi tuan, banyak sektor yang menggunakan kaedah pelaris ni tuan. Tetapi yang paling banyak sekali ialah kedai makan, restoran makan, kafe yang banyak guna kaedah pelaris tuan. Sangat banyak. Dan restoran ni tuan, kalau pelaris gambar-gambar ni bagi saya biasa tuan, biasa. Tetapi mereka gunakan ada 2 jenis jin tuan. Ada 2 jenis jin pelaris yang terdapat dalam, kalau sepengalaman saya tuan, ada 2 jenis jin yang terlibat dengan pelaris. Satu jin peludah, nama jin tu tadi kita gelar ada jin peludah, dan satu lagi sebagai jin penjilat. Tuan, ni 2 jenis jin yang duduk di kedai makan kebiasaannya tuan. Tak apa, tuan tunggu jangan bimbang. Nanti saya akan kongsi macam mana. Saya tahu tuan mungkin dah terfikir dah macam mana saat kita nak tahu tempat tu ada pelaris tidak. Nanti saya kongsikan. Kalau tuan ada soalan, tanya terus komen bahagian bawah. Nanti komen, saya akan jawab. Saya cuba jawab tuan. Saya cuba jawab insya-Allah berkaitan apa jua persoalan tuan-tuan dan puan. Malam ni kita cerita bab pelaris. Tanya biar berkaitan dengan pelaris, senang kita nak jawab tuan-tuan. Jadi tuan-tuan dan puan muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian.
dia pelbagai sektor tuan gunakan pelaris, tapi paling banyak dan paling kerap yang kita jumpa ialah di kedai makan. Ada yang gunakan kaedah jin dan ada yang guna kaedah kotak tuan, kaedah kotor tuan. Ada setengah restoran tuan, dia guna pelaris ni, Allah, saya nak cerita pun tuan susah. Tapi saya kena cerita tuan, saya kena cerita. Menggunakan kaedah macam mana saya nak cerita tuan? Tuan nak tahu tak ni tuan? Sebab saya takut tadi kalau saya cakap tuan tak mau pergi makan kedai makan lagi tuan. Saya bukan nak menutup periuk nasi dia orang, tak tuan, tak tuan. Saya pun makan kedai makan juga kadang. Saya suka juga tuan, kalau masakan tu sedap saya akan ulang tuan, saya akan ulang banyak kali. Jadi tuan-tuan, saya cerita secara umum lah, tuan-tuan. Tak semua kedai tuan-tuan, tak semua kedai guna pelaris, tak semua. Kalau tuan-tuan tengok orang ramai, tu mesti guna pelaris. Tak tuan-tuan. Tuan-tuan pergi rasa makanan dia dulu. Pergi rasa makanan dia dulu tuan-tuan. Makanan dia bagaimana ni tuan-tuan? Itu makanan sedap lah. Itu pelaris. Pelaris paling utama ialah makanan sedap. Dan cuma ada pelaris yang di samping. Di samping. Dia makanan tak sedap langsung. Makanan tak sedap langsung. Kita pergi makan kat restoran, sedapnya lah. Ini tanda dia tuan-tuan. Nanti kita cerita. Saya sebenarnya saya nak cerita bab ni tuan, saya takut tuan tak pergi sokong, tak sokong orang kita berniaga. Sebab saya duduk dalam bidang ni tuan, saya duduk dalam bidang ni. Jadi ada satu pelaris yang kotor. Tuan, minta maaf lah saya cerita tuan. Tuan nanti tuan pilih sendirilah, pilih sendiri. Ada pelaris yang kotor tuan, ada pelaris yang kotor. Yang ini tuan-tuan diceritakan sendiri kepada saya bekas pekerja dia. Bekas pekerja dia tuan-tuan datang buat rawatan. Bukan rawatan pasal pelaris, tak. Dia buat rawatan sebab dia kena gangguan. Dan dia cerita pengalaman dia bekerja beberapa tahun dengan majikan dia tuan-tuan. Restoran ni tuan sangat banyak di Malaysia. Sangat banyak. Bukan tuan yang sama, tuan yang lain-lain. Tuan lain-lain tuan-tuan, tuan lain-lain. Dia operasi seluruh Malaysia lah tuan. Restoran kedai makan tentu seluruh Malaysia tuan. Tapi antara mereka yang banyak tuan, yang banyak. Okey. Bukan seorang tuan. Bukan seorang yang kongsi pengalaman ni. Kalau seorang mungkin saya kata mungkin dia nak jatuhkan perniagaan bekas bos dia. Tetapi setelah saya dengar beberapa orang bukan kedai yang sama tetapi lebih kurang lah. Bukan token yang sama, token yang lain-lain. Tapi lebih kurang, restoran yang lebih kurang tuan-tuan. Apa pelaris depan ni tuan-tuan? Kalau kita tengok tuan-tuan, pelaris yang wafak tu biasa, gambar biasa, gantung-gantung ayat biasa tuan-tuan. Tu biasa sangat tuan-tuan. Hatta kedai non-muslim pun dia gantung Allah Muhammad tuan-tuan. Allah Muhammad, ayatul kursi, bila suruh mengucap haram, tak boleh nak ucap tuan-tuan. Tak boleh nak ucap pun tuan-tuan. Tanya rukun iman, rukun Islam. Kebil mata tak tahu apa tuan-tuan. So mengucap tuan-tuan, tak pandai. Tapi bila masuk kedai dia ada kalimah Allah, ada kalimah Muhammad, ada ayatul kursi, ada ayat-ayat lain tuan-tuan ditampal dalam dia punya restoran tuan-tuan. Tak semua tuan, tak semua, tapi ada yang betul muslim tuan-tuan, ada betul muslim. Jadi tuan-tuan tu kita sendiri yang pilih tuan-tuan. Tapi ni kita yang jaga. Tapi setengah orang tak kisah pun benda tu tuan-tuan. Setengah orang tak kisah pun benda tu. Halal ke haram ke. Jadi aku makan masak sedap, aku bedal. Ada juga dia lagu tu tuan-tuan. Tu dia depa lagu tu tak apa tuan-tuan. Ini kita cerita hak pelaris, hak guna kaedah pelaris tuan-tuan. Dan ada guna kaedah pelaris yang kotor tuan, yang kotor. Okey. Yang saya nak cerita tuan-tuan. Tuan-tuan jangan muntah pula tuan-tuan lah. Tuan-tuan jangan muntah. Sehingga ke hari ni tuan-tuan, kalau saya jumpa restoran yang begitu, saya tak masuk. Kalau saya masuk pun atas sebab kawan-kawan dah datang, jumpa, dia kata jumpa kat sini-sini, saya datang. Tapi saya akan pastikan saya akan minum dengan air yang bukan daripada gelas mereka. Saya akan minum air direct daripada air kotak. Biasa saya ambil air kotak dengan straw terus. Direct terus tuan-tuan. Okey. Ini pelaris yang mereka guna. Yang kotor tuan-tuan, yang kotor. Bukan yang melibatkan jin. Dia tak ada jin pun. Dia tak melibatkan jin. Tetapi mungkinlah dari segi bacaan-bacaan dia tu tadi sewaktu dia nak buat.
Okey, apa tuan-tuan yang dia buat tuan-tuan? Antara dia tuan-tuan, air dia, semua jenis air dia. Macam ada air minum, air basuh pinggan, air sabun, air basuh pinggan tu direct pipe okey tuan. Tapi yang dari dalam besen yang tak ada, biasa dicelup-celup dulu tuan-tuan sebelum dibasuh. Okey. Dan ada juga dalam air minuman lah. Ada juga dalam air minuman dia masak tuan-tuan. Iaitu mereka guna sebahagiannya tuan-tuan daripada air mandian selepas mereka mandi hadas besar. Suami isteri tuan-tuan, suami isteri mereka mandi, mereka akan tadah ayak tu. Mereka akan tadah ayak tu tuan-tuan. Dan ayak tu tadi, air tu tadi dijadikan sebagai pelaris. Itu pelaris yang kotak tuan-tuan, yang kotak tuan-tuan. Yang dicampur dengan makanan, dicampur dengan minuman tuan-tuan. Supaya orang datang ramai dan non-stop orang datang kedai dia tuan-tuan. Dan keberkesanan dia tu wallah alam lah. Hanya mereka je lah yang tahu tuan-tuan. Jadi kalau saya tanya bekas-bekas pekerja dia tuan-tuan, macam mana hang tahu? Sebab ada kadang-kadang pekerja ni tuan, dia tinggal sekali. Dia duduk sekali tuan-tuan. Dia duduk sekali. Maksud duduk sekali tu, mereka duduk macam bawah, mungkin bawah berniaga, atas jadikan sebagai asrama. Kadang-kadang mereka duduk sekali. Biasa tuan bujang lah tuan, yang orang bujang lah tuan, yang ramainya. Jadi tuan-tuan, dia tahu, dia kata nanti bos akan pesan, nanti pergi ambil air situ, air situ, air situ. Itu aku campur sana sana. Kemudian bila tanya, dapatlah bocor rahsia tuan-tuan. Bila disiasat bocor rahsia. Dan bukan seorang dua tuan-tuan yang cerita pada saya. Bukan seorang dua. Kalau seorang dua tu mungkinlah kita pun tak tepi ya tuan-tuan. Tapi bila dah ramai sangat yang bercerita pasal tu tuan-tuan, jadi itu kaedah dia lah tentang kaedah dia. Dan yang kita bimbang lagi ialah guna kaedah jin. Kita nak bincang malam ni ialah penggunaan pelaris yang menggunakan kaedah jin. Saya letak tadi saja je nak lariskan perniagaan, jom malam ni. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian, itu antara pelaris yang kotor. Dan pelaris yang guna jin biasanya dua. Mungkin ada lagi yang lain-lain, tapi biasa yang kita jumpa ialah dua. Bukan kita jumpa lah tuan-tuan. Yang guru kita dah bagi tahu dua. Jin peludah dan jin penjilat. Dua ni tuan-tuan. Jin penjilat, jin peludah, kerja dia tuan-tuan, dia akan bertenggek di satu tempat kawasan dan dia akan ludah pada makanan-makanan yang kita ambil. Sama ada dalam tray ke ataupun dalam pinggan kita ke. Kita tak nampak tuan-tuan. Kalau nampak mudah cerita dia tuan-tuan, benda tak nampak. Ludah, nama istilah kalau dalam perubatan kita gelar kadang-kadang jin ni ialah jin peludah. Sebab dia kerja dia nak ludah tuan-tuan. Ludah dia makanan. Dan ada lagi satu jin nama dia jin penjilat. Jin penjilat ni tuan-tuan, biasanya pinggan mangkuk dia tak cuci, dia longgok tuan-tuan, dan bilik tu orang tak boleh masuk. Tempat tu depa tak boleh, pelanggan tak boleh masuk tuan-tuan. Tempat tu tadi dikumpulkan dan biasanya itu kerja jin penjilat. Dia akan jilat tuan-tuan. Yang bagian cuci. Tak semua tuan-tuan, tak semua. Okey. Macam mana kita nak tahu? Macam mana kita nak tahu dia ni ada pelaris ataupun tidak? Ada pelaris ataupun tidak tuan-tuan? Kedai dia ni. Yang pertama tentulah ramai orang. Tapi ramai orang ni tidak menyatakan bahawa dia gunakan pelaris yang tak betul. Tidak juga. Kadang-kadang masakan dia tu, kadang-kadang tarikan dia tu, kadang-kadang kedudukan dia. Tapi kalau cerita bab kedudukan tuan-tuan, kalau hang masak sedap lah tuan-tuan, kalau tuan-tuan dan puan hampa ni masak sedap, hampa buat datang mana pun tuan-tuan, buat datang cukup mana pun, orang akan mai, orang akan datang tuan-tuan. Pasal apa? Sebab sedap. Orang cari sedap tuan-tuan. Kadang-kadang orang cari hak pelik, hak sedap pelik tuan-tuan. Hak jenis payah jumpa ni tuan-tuan. Contoh kalau di Johor ni Allahu Akbar, belangkah. Itu tu Johor macam belangkah tuan-tuan. Atau payah nak jumpa tuan-tuan. Siput sedut banyak tuan-tuan, siput sedut banyak. Yang payah nak jumpa lah, benda-benda payah nak jumpa tuan-tuan. Ikan-ikan yang payah nak jumpa. Contoh kalau di sebelah Pahang Temerloh, patin tuan-tuan, patin. Patin pula kalau patin sangka harga lain. Patin liar harga lain. Macam mana nak tahu? Tuan dia yang tahu. Tuan dia je lah yang tahu, yang beli tadi, yang beli benda fresh. Depa je lah yang tahu betul-betul patin buah. Kita mana nak kenal tuan-tuan. Kalau tuan-tuan kenal, alhamdulillah cantik, boleh bawa saya, ajak saya kita pergi makan tuan-tuan.
Dan biasanya patin yang dia ni lebih mahal lah. Lebih mahal daripada patin biasa. Tapi mahal bukan sebagai alasan. Yang penting kadang-kadang orang nak makan rasa puas. Tuan. Kita mahal rasa sedap tak apa. Mahal sikit. Mahal sikit tak apa. Janji sedap. Mahal sikit pun tak apa tuan. Janji sedap. Jangan hang jual mahal. Dah lah tak sedap tuan. Allah memang kena kutuk lepas tu tuan. Saya tuan sebab tu kalau ada kedai-kedai makan dan Ustaz tolong jawab Ustaz, saya ni kedai saya gini. Macam mana nak pelaris? Oh saya cukup suka tuan. Saya kata tak apa nanti saya pergi dulu. Saya akan pastikan saya pergi dulu tuan. Sebab apa? Saya akan rasa dulu. Tuan. Bila kita makan dan rasa-rasa nak telan tak lepas. Pak Masin. Nak telan tak lepas. Saya tanya ni tukang masak yang sama masak ke? Macam mana Ustaz? Okey ke? Tukang masak sama sebelum ni tukang masak sama. Dia lah Ustaz daripada awal dulu memang dia lah masak. Mula-mula ramai Ustaz, ramai orang. Tapi ramai orang pun cuma bukan pelanggan sama Ustaz. Macam depa datang tapi orang ramai dah orang nampak sebenarnya ni tempat ni dia tahu. Ni tempat tepi jalan, ni lampu besar semua, lampu warna-warni, merah, biru, oren, coklat, semua ada lampu warna-warni tuan. Memang orang nampak. Tapi orang singgah sekali je. Tuan. Singgah sekali lepas tu tak mai dah tuan. Tak mai dah. Kebetulan kalau lapak mungkin singgah lagi lah kot tuan. Tapi kalau tak lapak tuan, tak pergi dah tuan. Orang ramai sebab orang tahu dia punya restoran tepi jalan. Tepi jalan besar orang nampak terpampang besar. Orang tengok orang ramai, orang pun tertarik nak singgah tuan. Tapi bila makan, lapak perut pun boleh makan lah tuan. Nak tu tuan. Cerita dia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian. Saya pergi rasa dulu tuan. Saya akan tanya, tukang masak orang gini. Cuba kau rasa. Kau pernah rasa tak? Saya pernah rasa. Sedap, masak sedap. Saya test dulu Ustaz. Dia kata sebelum saya nak suruh jadi tukang masak, saya test dulu. Dan lagi satu tuan, tokek kedai dia wajib kena tahu cara masak. Tokek kedai wajib kena tahu cara masak. Kalau tokek kedai tak tahu masak, jangan buka restoran. Jangan buka kedai makan. Tokek kedai mesti pandai masak. Sebab kalau dia tukang masak pun tak apa. Tapi tiba-tiba tukang masak dia cabut lari. Kalau tokek dia tak pandai masak, kedai tu kena tutup. Ini saya banyak saya jumpa tuan. Banyak sangat yang berlaku. Jadi kalau tuan-tuan nak buka restoran, pelaris nanti jumpa saya. Kita bagi tahu kaedah pelaris dia tuan. Ada tuan, ada sungguh. Ada sungguh. Tapi bukan pelaris tu lah tuan-tuan. Nanti saya cerita tuan-tuan. Okey tuan-tuan, saya akan rasa. Lepas tu saya akan komen tuan. Sebab tuan-tuan, saya ni di awal tadi saya cakap kan, saya suka travel. Saya suka jalan-jalan tuan-tuan. Bukan jalan-jalan saja tuan-tuan, kadang-kadang pesakit. Atas urusan kita pergi buat rawatan, kita pergi pun depa bagi semua tuan-tuan. Penginapan depa bagi, kalau macam belah Sabah Sarawak tuan-tuan, depa bagi tiket kapal terbang, depa sediakan tiket kapal terbang untuk 2 orang, depa sediakan tempat tinggal, kadang-kadang bagi kenderaan lagi. Saya biasa kalau kali pertama saya akan naik kenderaan yang biasa dengan depa lah, dengan depa sedia. Biasanya kali kedua saya pergi, saya kata tak payah bawa bagi kenderaan. Bagi tiket, tiket kereta pun tak payah saya kata. Bagi kenderaan dan hotel pun tak payah saya kata. Nanti saya cari sendiri. Sebab apa tuan-tuan? Kadang-kadang kita menginap 3 hari di sana tuan-tuan. Kita buat rawatan dia setiap hari kita pergi buat rawatan. Biasanya saya ambil 3 hari tuan-tuan. 3 hari 2 malam biasa saya akan ambil tuan-tuan. Kita akan buat ketiga-tiga hari tu rawatan tempat dia. Rawatan lebih kurang pagi sekali, nanti petang sekali. Pagi sekali, petang sekali. Memang kita tumpu sungguh-sungguh. Sebab dia dah taja kita tuan-tuan, dia taja kita datang. Kita akan tumpu sungguh-sungguh. Tetapi masa yang terluang tuan-tuan, saya akan berjalan. Walaupun tempat tu baru kali kedua kita pergi, tapi kan Google ada tuan-tuan. Wish kan ada, kan mudah. Mudah sangat sekarang ni tuan. Google nak pergi mana, saya akan bawa kereta tu round, janji minyak penuh. Pusing sampai kadang-kadang dah tahu dah jalan. 2 hari duduk dah tahu dah jalan tuan. Sebab kita pusing tengok mana tempat makan sedap. Paling penting cari tempat makan sedap tuan. Cari tuan. Jadi tuan-tuan, bila kita banyak berjalan ni, kita makan banyak benda. Dan banyak benda kita rasa pelbagai perisa tuan-tuan, pelbagai perisa. Jadi bila kita makan satu tempat kita rasa lain, rasa tak sedap lebih mudah tuan, rasa tak sedap. Kita rasa Allah kenapa dia masak macam ni.
Kenapa masak macam ni? Sepatutnya ini rasanya begini. Kenapa ini rasanya begini, tuan-tuan? Sepatutnya, tuan-tuan. Jadi biasanya kalau saya pergi ke restoran atau kedai-kedai gerai, tuan-tuan, saya akan rasa. First saya akan rasa dulu. Kita akan makan dulu. Apa yang paling top lah kat sini? Saya tanya. Apa yang paling top kat sini? Dia kata, Ustaz, mi udang. Mi udang, dia kata, paling top kat sini. Orang ramai order. Okey lah, saya nak mi udang special. Dia kata. Saya makan. Makanan, tuan-tuan. Telan, terkelak-kelak, tuan-tuan. Terpejam-pejam je mata abang dah nak telan, tuan-tuan. Kadang-kadang tak semua lah, kadang memang tu sedap memang sedap sungguh, tuan-tuan. Kadang-kadang, tapi ada kadang-kadang tu kita jumpa yang tak sedap pun, tuan-tuan. Jadi kita perbetulkan masakan dia. Saya kata macam ni, puan, saya tak pandai masak, tapi saya minat makan. Saya kata saya minat makan. Jadi saya rasa kalau puan nak upgrade sedikit yang ni dah okey dah, cuma upgrade, kurangkan garam dia, tambahkan ni sikit, kita renovate sikit dia punya masakan tadi, tuan-tuan. Ustaz, garam kena kurang ke? Kurangkan sikit, puan. Kurangkan sikit. Saya rasa mungkin tukang masak dengan toki kedai ni pemasin. Tukang masak dia pemasin, toki kedai pun pemasin. Biasa masin, tuan, masin. Ataupun rasa manis. Terlampau manis sangat. Dah rasa macam makan bubuk badal, tuan. Gulai, tuan. Tapi rasa macam terlampau manis, tuan. Terlampau manis. Terlebih gula. Mungkin hari tu je terlebih kebetulan, tuan. Tapi bila tukang masak yang sama, dia tentu tahu bajet dia banyak mana, segenggam ke, secubit ke, dia mesti tahu. Dia mesti tahu, tuan. Sebab dia dah biasa masak. Sebab benda masak ni kita masak yang sama je, tuan. Yang sama. Macam orang buat baju, tuan. Dia ada pola dia. Dapat je pola dia, tuan. Buat baju, buat tudung, tuan. Dapat pola dia tadi, tuan. Kita akan buat benda yang sama je, tuan. Yang penting nak dapatkan pola dia, ukuran dia, tuan. Jadi tuan-tuan dan puan muslim-muslimat dirahmati Allah sekalian. Berbalik semula kepada jin tu tadi, tuan-tuan. Jin tu tadi. Okey. Dari segi makanan, tuan-tuan. Dari segi makanan tu sendiri, tuan-tuan. Biasanya kalau kita makan di kedai makan, kita rasa sedap. Rasa sedap. Tapi bila kita bawa balik, hampah rasa dia. Hampah rasa dia, tuan-tuan. Rasa macam, lah kenapa rasa dia macam ni? Kat kedai tadi bukan main sedap lagi. Kedai tadi sedap sungguh makan dia. Jilat ni. Nikmat. Sedap sungguh-sungguh, tuan-tuan. Tapi bila balik rumah pasal apa? Rasa lain. Satu tanda. Mana makanan dia tadi kita makan di kedai sedap. Tapi bila balik rumah jadi tak sedap. Pertama. Tanda dia, tuan-tuan. Kemudian, tuan-tuan, yang kedai tersebut, makanan dia elok. Bungkus bawa balik, basi. Masak pagi, sepatutnya tengah hari jam 2-3 tu boleh guna lagi. Boleh makan lagi. Tapi beli pagi, pukul 10 beli, dia buka pukul 1, basi. Untuk makan tengah hari dia, tuan-tuan. Basi. Makanan dia basi. Dan bukan sekali. Kalau sekali tu mungkin dia masak terlampau awal sangat. Ataupun ada bahan-bahan. Contoh macam kalau bihun, tuan-tuan, dia toge. Bihun ni dia cepat jadi basi sebab ada toge. Kalau tak ada toge, bihun tu tahan sampai sehari, tuan-tuan. Sampai sehari dia boleh tahan. Macam mana saya tahu? Saya pernah buat catering, tuan-tuan. Saya pernah buat catering, mini catering, tuan-tuan. Saya ambil order untuk makan 200, 300 orang ke bawah. Dan toge ni satu benda magic, tuan-tuan. Satu benda magic. Tuan-tuan percaya ataupun tidak, tuan-tuan. Saya nak kongsi je, tuan-tuan. Kongsi pengalaman saya. Tuan-tuan, toge dan satu benda magic, tuan-tuan, dalam masakan. Terutama kalau kita buat bihun, tuan-tuan. Bihun 3 kilo, tuan-tuan. 3 kilo, tuan-tuan. Tuan-tuan percaya tak boleh makan untuk 100 orang? 3 kilo tu 100 orang boleh makan, tuan-tuan. Betul kan? 100 orang boleh makan. Saya buat dah, tuan-tuan. Saya tahu lah. Sebab apa? Sebab kita akan campur dengan toge. Toge pun tidaklah rasa toge saja, tuan-tuan. Tak, tuan-tuan. Tapi bila campur toge, bihun yang banyak ni, tuan, dia akan mengembang. Cukup untuk 100 orang makan. 3 kg. Tak percaya, tuan-tuan, balik buat. Saya kalau di rumah, kalau bihun yang paket kecil tu, saya akan potong 2, separuh sebab ada toge. Kalau tak ada toge, saya akan masuk 1. Kalau tak ada toge. Tapi kalau ada toge, saya ambil separuh je, tuan-tuan. Kalau tidak akan jadi lambakan dah. Dia akan jadi lambakan.
Jadi tuan-tuan dan puan muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian. Itu antara tanda tuan-tuan. Balik rumah, makanan tadi basi. Makanan tadi cepat basi tuan. Jadi cepat basi. Yang pertama tadi makanan dia tak sedap. Yang kedua jadi basi. Ataupun berubah warna. Duduk di kedai kita beli masak lemak. Masak lemak. Lemak bukan lemak putih lah, lemak kuning. Kalau saya di belah Lenggong, belah Perak, masak lemak tu lemak tuan. Masak gulai, kita panggil gulai lemak. Kalau kata lemak yang biasa tu kita kata masak lemak. Gulai lemak iaitu gulai lah tuan. Itu masa cukup favorite tuan. Nak kalau dapat gulai lemak ikan baung tuan. Lapak malam ni tuan. Lama dah tak ke malam ni bila kena kenyap makan ni cair air liur tuan. Tak tahulah tuan-tuan. Allah Akbar. Jadi tuan-tuan puan muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian. Itu antara pelaris yang diguna pakai tuan-tuan. Dan macam mana kita nak tahu? Macam mana kita nak tahu kedai itu ada pelaris tuan-tuan? Macam mana kita nak tahu kedai itu ada pelaris? Ada beberapa kaedah yang kita boleh tahu. Selain daripada makanan yang kita dah balik tadi tuan-tuan, kita boleh tengok sendiri. Dan kalau sesebuah kedai ni dia ada pelaris, tuan-tuan boleh tambah. Kalau tuan-tuan ada tambahan-tambahan lain, tuan-tuan boleh tambah. Tak ada masalah. Saya cerita berdasarkan apa yang guru saya ajak, berdasarkan pengalaman saya tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, ada sesetengah tuan-tuan, pelaris dia tuan-tuan, dia buat tuan-tuan. Kadang-kadang kita tak sangka pun. Tak sangka tuan-tuan. Kadang-kadang benda tu dia boleh dijadikan sebagai pelaris tuan-tuan. Contoh dia apa dia tuan-tuan? Ibu duit. Dia guna pelaris tuan-tuan. Pelaris. Dia guna ibu duit. Dia guna duit adalah kaedah gulung lipatan dia. Dia kata ni ibu duit. Tak boleh usik. Jangan sampai bagi pada orang. Ada seorang percaya dengan adanya ibu duit. Duit tu beranak. Mudah lah tuan-tuan kalau macam tu. Tuan-tuan cari ibu duit, jangan ambil kecil, ambil 100. Paling tidak ada beranak pun dia akan keluar 100 juga tuan-tuan. Oh, seronok tuan-tuan kalau lagu tu tuan-tuan. Seronok tak payah kerja tuan-tuan. Lipat simpan. Tunggu je tuan-tuan. Duit keluar. Tapi tuan-tuan, wallah alam tuan-tuan. Jadi tuan-tuan dan puan muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian. Antara perkara yang kita boleh buat untuk kita tahu tuan-tuan. Ini last malam ni lah. Last. Bab pelaris. Nanti besok cerita bab pelaris lagi tuan-tuan. Cerita bab pelaris lagi. Saya nak kongsikan bagaimana kaedah kita nak tahu dengan tepat. Kedai ni ada pelaris ataupun tidak. Ada satu kaedah tuan-tuan. Ada satu kaedah. Tuan-tuan bila sampai ke kedai yang tempat kita tuju. Tuan-tuan parking di seberang jalan. Jangan parking depan kedai dia. Tapi kalau dia parking depan kedai dia, dia jauh lagi sikit daripada jalan. Kita kena berjalan agak jauh. Boleh agak jauh sedikit. Mungkin dalam 50 meter ke 30 meter daripada tempat parking kita tuan. Kita bolehlah tuan buat kaedah ni. Tapi kalau kedai dia betul-betul tepi jalan, parking kereta terus masuk kedai, tuan-tuan jangan buat depan tu. Tuan-tuan duduk seberang jalan. Duduk jauh sikit lah, duduk jauh sikit. Tuan-tuan. Jangan turun dulu jangan turun dulu. Tuan-tuan sama ada naik motor ke. Tapi kalau naik motor saya tak syorkan lah. Kalau naik motor saya tak syorkan. Yang ini kalau naik kereta. Naik kereta ke, naik lori ke tuan-tuan. Boleh buat kaedah ni tuan-tuan. Macam ni tuan-tuan. Tuan-tuan parking. Turunkan cermin sedikit. Turunkan cermin sedikit. Maknanya menghala ke kedai lah. Menghala ke biasa ini kita buat pada kedai makan dan kedai makan ataupun restoran tuan-tuan. Menghala ke kedai. Cermin tu mana bahagian kita boleh tengok ke kedai. Kalau kedai tu belah kanan, mana cermin tempat pemandu. Kalau kedai tu sebelah kiri, mana cermin tempat sebelah co-pilot tuan-tuan. Sebelah penumpang. Kena turunkan sedikit. Okey. Cara dia tuan-tuan. Yang pertama tuan-tuan kena ada wuduk. Yang pertama tuan-tuan kena ada wuduk. Yang kedua, tuan-tuan baca Ayatul Kursi. Baca Ayatul Kursi 7 kali tuan-tuan. Tuan-tuan kena pakai jauh sikit, dia lama tuan. Baca Ayatul Kursi 7 kali. Habis baca tuan-tuan, tuan-tuan tiup. Buat tangan ni. Dengan niat, ya Allah Tuanku, aku nak tahu kedai ada pelaris ataupun tidak ya Allah. Tunjukkan ya Allah. Kalau ada pelaris, tunjukkan ya Allah. Niat dah. Maknanya kita tiup dari
Ya Allah aku kalau betul ada kedai ni ada gunakan pelaris, tunjukkan ya Allah. Dan tiup. Selepas tiup, kalau tiba-tiba tuan-tuan rasa ada angin menerpa, puff. Puff, tuan-tuan. Angin menerpa. Ikut tingkap kita buka sikit tadi tuan-tuan, tiba-tiba ada angin, tak ada kenderaan, tak ada apa. Dia puff, kita rasa pintas lalu. Tutup tingkap jalan. Kedai itu ada pelaris. Kedai itu ada pelaris, tuan-tuan. Itu paling mudah kita nak tahu, tuan-tuan. Kedai yang ada pelaris. Itu ayat mudah, tuan-tuan, ayatul kursi. Tuan-tuan boleh amalkan yang tu. Kalau kita nak tahulah. Tapi rasalah makanan dia, kadang-kadang makanan dia sedap. Tak semua guna pelaris. Tengok orang ramai, oh pelaris. Tengok orang ramai, oh pelaris. Tak, tuan-tuan. Kadang-kadang tu satu murah. Dua, dia banyak pilihan lauk. Lebih 100 lauk, tuan-tuan. Untuk itu kita cakap dia, aku nak tahu ni kedai ada pelaris ataupun tidak. Ya betul tu Puan Kamariah. Puan Kamariah dah siap tulis. Yang dalam sinilah, yang dalam Majrah HQ. Dalam Majrah ni tak ada orang tulis, tapi dalam Majrah HQ ada ni. Puan Kamariah, terima kasih Puan Kamariah Morat. Tulis balik apa yang saya cakap tadi, tuan-tuan. Ayatul Kursi 7 kali. Yang pertama wuduk. Ayatul Kursi 7 kali. Nak tahu. Aku nak tahu kedai ni ada pelaris atau tidak. Kalau ada angin tiba-tiba, kedai itu ada pelaris, tuan-tuan. Tak ada kenderaan. Tak ada angin, tak ada. Kita rasa, kita boleh rasa, tuan-tuan. Sebab kita duduk dalam kereta. Aircon slow kan lah. Slowkan aircon sedikit. Angin luar tu kita dah rasa, zup. Tuan-tuan naik tingkap, jalan. Jangan moti lah, tuan-tuan. Jangan moti. Saya tak boleh sebut mana-mana kedai, tuan-tuan. Tak boleh, dia berniaga, tuan-tuan. Dia berniaga. Jadi tuan-tuan, biasanya saya hindarkanlah. Kalau kita, ini salah satu kaedah. Tuan-tuan pun dah tahu yang ni, kaedah ni tuan-tuan boleh buat. Kalau kita rasa kita selalu makan sangat pasal apa, selalu makan sangat, kita rasa tertarik sangat kat sini. Tempat lain tak apa-apa, tempat ni. Tuan-tuan baca lah. Try baca ayatul kursi 7 kali. Minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tiup, tuan-tuan akan rasa. Tuan-tuan akan rasa, tuan-tuan. Kalau betul kedai itu tadi ada pelaris, tuan-tuan. Mudah-mudahan tak ada. Mudah-mudahan dia... Saya ada, tuan-tuan, saya makan di Pulau Pinang. Di Pulau Pinang, tuan, ada satu tempat yang sedap untuk dimakan, tuan. Banyak tempat, tuan, banyak tempat. Tapi satu ni, kalau saya pergi Penang, saya akan singgah. Satu ni, kalau saya pergi Penang, saya akan singgah. Kadang-kadang saya telefon kawan-kawan saya, mai, kau pergi Penang ni. Di Teluk Tempoyak, tuan. Teluk Tempoyak. Di Teluk Tempoyak, tuan, ada satu kedai makan. Saya tak ingat ada kedai makan, tuan. Dia ada banyak, tuan. Kalau dia naik bukit, masa turun bukit, saya tak ambil yang sebelah kanan. Sebelah kanan pun ada medan ikan bakar, tuan. Medan ikan bakar. Saya akan turun sebelah kiri. Menurun bukit sikit, tuan. Saya tak ingat ada nama restoran dia, tuan. Satu sedap. Servis okey, laju, cepat. Dan murah. Seafood, tuan. Murah lah, tuan. Bagi saya murah. Kalau dibandingkan dengan tempat lain, wallah alam lah. Tapi ada juga tempat murah lain pun ada, tuan. Tapi dia servis cepat. Kalau saya pergi Penang, memang saya akan pergi makan di situ, tuan. Saya pergi makan di situ. Biasa malam, tuan. Petang bawa ke malam. Dan kalau saya pergi ke Sabah, Sarawak, tuan. Lalapan, tuan. Lalapan. Biasa kita akan pergi kedai-kedai apa nama? Kedai lalapan ni tenggiri bakar. Tenggiri bakar, lalapan tenggiri bakar. Memang sedap, tuan. Dan lagi kalau pergi ke Santubong, saya akan minta ayam pasuh yang dalam buluh. Ataupun kita akan minta umai, tuan. Umai itu ikan bawal yang dimasakkan dengan limau. Diperah air limau tu, ikan tu dia potong nipis-nipis, tuan. Potong nipis-nipis, dia digau buat macam kerabu, tuan, macam kerabu. Tapi sedap. Sangat sedap, tuan. Banyaklah tempat-tempat lain, tuan. Kadang-kadang hotel, tuan, yang saya suka pergi, tuan. Ni insya-Allah kalau habis PKP ni saya akan pergi, tuan. Ada satu hotel yang kita ketagih makan, tuan. Bukan ketagih makan apa? Bubur je, tuan. Bubur je. Tapi bubur itu dia sediakan berbelas-belas jenis lauk. Bubur kosong tapi berbelas-belas jenis lauk. Sarapan pagi boleh makan 4-5 mangkuk, tuan.
Berantu betul tuan-tuan. Tapi sedap. Sebab dia banyak lauk. Bubur biasa, bubur kosong lah tuan-tuan. Bubur nasi kosong kan. Tetapi lauk dia banyak. Ada berbelah-belah. Mungkin puluh kot tuan-tuan. Kalau kira tuan-tuan mungkin puluh kot tuan-tuan. Ada hotel. Itu di Labuan tuan-tuan. Di Labuan. Sedap tuan-tuan. Sama juga kalau pergi Langkawi pun tuan-tuan. Kalau pergi Langkawi pun. Banyak tempat tuan-tuan. Banyak tempat. Sebab saya banyak berjalan. Jadi banyak tempat yang kita tahu. Kedai-kedai makan yang seronok tuan-tuan. Kalau pergi ke Sabah, Sarawak, Sabah tuan-tuan, kalau pulang Sabah jangan lupa lah pergi makan ikan bakar apa. Sama ada pergi KK ke, pergi Tawau kan. Sebab murah di Tawau. Murah di Tawau tuan-tuan. Di KK pun ada. Di KK pun ada, murah di Tawau. Dan kalau di belah sana tuan-tuan, depa ada kedai payau. Kedai payau tuan-tuan. Oh sedap tuan-tuan. Dan payau sana sangat murah. Orang Sabah tahulah tentang payau. Tuan-tuan kalau tak tahu apa payau, nanti tuan-tuan habis PKP, simpan duit elok-elok, jom kita jalan. Jalan-jalan cari makan. Jom kita jalan. Kita boleh pergi Sabah, kita boleh pergi Kundasang. Kalau tempat yang seronok lah, tempat seronok tuan-tuan, pergi Kundasang. Kundasang tu kita pergi tidur sana sebab sejuk macam Cameron Highland tuan-tuan. Kalau Cameron Highland ni padat. Padat kalau musim cuti lepas PKP tadi sekejap buka saja tuan-tuan. Macam ni jalan dia. Saya kalau saya nak pergi Cameron tuan-tuan, saya akan pastikan saya pergi hari budak yang bukan cuti umum. Bukan cuti umum tuan-tuan. Dan cuti mungkin 1 hari. Dan saya akan, sebab saya kerja sendiri, mudahlah sikit tuan-tuan. Tapi kalau nak ke Sabah, ke Sarawak tuan-tuan, insyaAllah kita pergi. Seronok lebih seronok. Kalau tanya, dua-dua pun seronok tuan-tuan. Dua-dua ada kelebihan masing-masing tuan-tuan. Dua-dua ada kelebihan masing-masing. Dan kalau ke Sabah, saya suka tidur di Kundasang. Kundasang sebab sejuk tuan-tuan. Sejuk. Dan kalau pergi ke Tawau, saya akan pastikan saya akan makan payau. Tuan-tuan nak tahu apa itu payau? Simpan duit, jom kita pergi makan payau. Tuan-tuan, sangat murah. Sangat murah tuan-tuan. Dan sedap tuan-tuan. Benda payah nak dapat tuan-tuan. Benda payah nak dapat. Jadi tuan-tuan dan puan muslimin-muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tu Syarina dah beritahu dah, puan Syarina dah beritahu. Payau tu rosak tuan-tuan. Payau tu rosak. Rosak tuan-tuan. Tuan-tuan, sini mana boleh dapat rosak harga RM15, RM16 sekilo tuan-tuan. Sana boleh dapat RM15, RM16 sekilo tuan-tuan. Harga rosak. Tapi tak semua kedai lah tuan-tuan. Ada kedai-kedai yang berdaftar tuan-tuan. Memang kedai tu kedai payau. Boleh makan lah di situ tuan-tuan. Boleh makan. Jadi sedap lah tuan-tuan. Sedap insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian, insya-Allah mudah-mudahan tuan-tuan. Dan kalau tuan-tuan rasa nak pergi percuma nanti, nak pergi percuma tuan-tuan, ada kaedah dia, ada kaedah. Nanti saya bagi tahu lebih lanjut. Saya bagi tahu tadi kan saya nak keluarkan produk tuan-tuan. Dah mula ada, tapi saya tengah tunggu dia punya bancuhan yang tepat tuan-tuan. Bancuhan tu dah ada. Cuma kita nak buat secara skala besar. Iaitu minyak hantu ni tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak pergi percuma nanti boleh. Jadi ni. Sama-sama. Kita sama-sama pergi. Kita sama pergi dengan minyak hantu tuan-tuan. InsyaAllah. Bukan pergi cari hantu. Tapi kita jadi ghostbuster. Okey tuan-tuan. Puan muslim-muslimat dirahmati Allah. Cukup sekat tu saja tuan-tuan. Jadi insyaAllah. Besok kita sambung lagi. Besok kita sambung lagi. Cerita masih lagi bab pelaris. Nanti saya cerita. Besok ni saya nak cerita macam mana kita nak lariskan perniagaan kita. Dari segi marketing ke. Saya belajarlah sikit-sikit bab marketing tuan-tuan. Mana kita tahu kita kongsilah tuan-tuan. Saya kongsikan insya-Allah. Tapi yang paling penting sekali pelaris dari Islam tu sendiri bagaimana. Besok kita akan sambung, kita akan cerita bagaimana nak lariskan perniagaan. Apa-apa jenis perniagaan. Mudah-mudahan Allah permudahkan segala urusan kita. Mudah-mudahan Allah bangunkan kita semula pagi esok. Selepas tidur malam nanti mudah-mudahan Allah bangkitkan kita semula juga tuan-tuan. Mudah-mudahan dan mudah-mudahan kita boleh jumpa lagi pada besok pagi. Jangan lupa 7 pagi insya-Allah. Seperti biasa, kalau subuh pun sempatlah saya balik sebab subuh masa panjang tuan. Tapi malam lah kita adjust sedikit. Tengok malam besok mungkin 9 suku juga saya akan mula tuan-tuan. Jadi terima kasih pada tuan-tuan dan puan yang sentiasa beri sokongan kepada saya. Terima kasih sayang anda kerana Allah. Mudah-mudahan Allah permudahkan segala urusan kita. Mudah-mudahan Allah permudahkan urusan tuan-tuan dan puan-puan. Bagi yang ada masalah, dikeluarkan daripada masalah. Bagi yang sakit, disembuhkan daripada sakit. Mudah-mudahan. InsyaAllah. Tuan-tuan dan puan-puan.
muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian, saya tutupkan tuan-tuan dan puan-puan dengan biasa yang kita baca laukana bainana, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.